له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوله أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi diberi ruang dan peluang kepada kita untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita ini tuan-tuan di antara disenaraikan Allah Subhanahu wa taala, di antara perhimpunan yang diberikan rahmat oleh Allah, diberikan keberkatan dan keampunan olehnya insya-Allah. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam perbincangan berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pada perjumpaan yang lepas kita telah membicarakan tentang bagaimanakah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi salah satu golongan yang sangat kuat di Madinah Al-Munawwarah selepas hijrahnya baginda dan para sahabat radhiyallahu alaihim ke Madinah Al-Munawwarah. Golongan ini ialah yang disebut sebagai golongan Yahudi, dan kita telah bincang tentang bagaimana asal usul Yahudi itu sendiri dan bagaimana orang-orang Yahudi itu telah 500 tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, mereka telah berhijrah daripada Palestin ke Madinah Al-Munawwarah untuk mencari Nabi akhir zaman yang akan nanti bergabung dengan mereka untuk memerintah, menguruskan dunia selepas daripada itu. Jadi kita lihat bagaimana apa yang dibuat oleh Nabi. Antara perkara yang paling besar sekali tuan-tuan ialah Nabi SAW meletakkan ataupun memeterai perjanjian dengan orang-orang Madinah ataupun orang-orang Yahudi di Madinah daripada 3 suku kaum yang besar, Qainuqa, Bani Nadir dan Quraizah, dan di mana mereka ini tuan-tuan bersetuju untuk sama-sama hidup di Madinah Al-Munawwarah di bawah pemerintahan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada 2 atau 3 bulan yang lepas kita bincang tentang orang Islam yang mana ada dua kumpulan yang besar, iaitu Muhajirin dan Ansar. Kemudian kita lihat golongan yang kedua yang berada di Madinah ialah golongan daripada Yahudi. Hari ini kita nak lihat apa golongan yang ketiga dan bagaimana Nabi SAW mengatur strategi pada tahun-tahun berikutnya. Golongan yang ketiga tuan-tuan ialah golongan yang mana apabila baginda sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, mereka ini ialah golongan yang paling tidak senang yang paling tidak suka pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu di kalangan pembesar Arab di Madinah ni tuan-tuan, mereka telah bersetuju secara umumnya pada peringkat awal untuk melantik ketua di kalangan orang Arab ini. Dan ketua di kalangan orang Arab ini yang selalu kita sebut namanya tuan-tuan, iaitu antaranya ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini merupakan orang yang hampir-hampir telah ditabalkan menjadi ketua kepada orang-orang Arab di Mekah. Tiba-tiba datang Nabi daripada orang Arab di Madinah, maafkan saya. Tiba-tiba apabila Nabi datang daripada Mekah sampai ke Madinah, maka Nabi SAW dijadikan sebagai ketua negara Islam baru, iaitu negara Islam Madinah. Jadi sudah pasti orang yang paling bengang sekali tuan-tuan, kalau bahasa sekarang lah, bengkak apa namanya, orang yang paling bengkak, paling geram, paling tidak setuju atau tak puas hati ialah golongan di kalangan Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ni tuan-tuan, dia bukan berseorangan. Dia ada dia punya orang-orang kanan dia, orang kiri dia, orang kuat dia, ada pendokong dia, ada pekerja dia, macam-macam. Jadi golongan-golongan ini merasa tidak puas hati tuan-tuan rahmati Allah apabila kekuasaan itu diberikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang mereka mula buat? Mereka mula merancang, dan mereka ini di kalangan orang yang tidak menentang Nabi
secara terang-terangan. Kalau kita lihat dalam sejarah Abdullah bin Ubay bin Salul ni tuan-tuan, menarik, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul ialah orang yang selalu berada di belakang Nabi dalam saf-saf sembahyang. Belakang Nabi ni saf pertama lah tuan-tuan. Duduk di saf pertama, tapi dialah yang memusuhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga kan satu ketika apabila Abdullah bin Ubay bin Salul ni tuan-tuan, dialah yang menimbulkan fitnah yang berkaitan dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah, yang memfitnah Aisyah dalam peristiwa al-ifk ataupun peristiwa fitnah yang besar yang mana Siti Aisyah dituduh ataupun difitnah melakukan perzinaan dengan sahabat Nabi SAW yang lain. Itu dibawa oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul juga yang mana apabila dia berada, bila Nabi SAW sampai di Madinah Al-Munawwarah, orang-orang Mekah tuan-tuan telah menghantar surat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul tentang menanyakan apakah mauqif ataupun pendirian Abdullah bin Ubay bin Salul terhadap Nabi SAW. Maka inilah yang berlaku. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul dengan jelas mengatakan bahawa dia tidak bersetuju dan dia akan mencari jalan untuk menggulingkanlah ataupun dalam masa yang sama untuk menyusahkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi telah berlaku interaksi ataupun hubungan dua hala antara orang-orang musyrikin Mekah dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, dan mereka ini adalah orang yang saling memerlukan antara satu sama lain. Abdullah bin Ubay memberikan maklumat apa yang berlaku di Madinah kepada orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah memberikan keperluan yang diperlukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi ini merupakan jalinan kerjasama di antara orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan rahmati Allah, Abdullah bin Ubay bin Salul ni tuan-tuan, Abdullah bin Ubay ni dia ada anak yang namanya Abdullah juga. Tapi anaknya merupakan seorang yang sangat sahabat yang sangat taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika bila Abdullah bin Ubay, ayah dia dipanggil Abul Munafiqin, itu bapa kepada orang-orang munafik, dalam keadaan sakit, maka anaknya jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah memberilah satu benda supaya diberikan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi dah tahu Abdullah ni orang munafik tuan-tuan. Apa maksud munafik? Di depannya adalah orang yang bersama dengan orang Islam, tapi dalam hatinya orang yang tak nak pada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana Nabi nak melayani orang munafik? Nabi melayani orang Yahudi dengan cara melakukan perjanjian dengan mereka. Nabi menghadapi orang-orang musyrik ataupun orang-orang kafir di Mekah dengan mengenakan mereka dengan bayaran jizyah ataupun bayaran perlindungan ataupun bayaran untuk sama-sama berada dalam negara Islam. Maknanya mereka ini kalau susah, negara Islam akan bantu mereka. Tetapi dengan orang yang Islam di luar, di dalamnya bukan Islam, ini masalah. Jadi Nabi menunjukkan cara bagaimana berinteraksi dengan mereka. Nabi tidak pernah menghina mereka sebab benda itu tak boleh dibuktikan. Hanya dia berdasarkan kepada perangai-perangai mereka ataupun apa yang mereka lakukan, dan Nabi faham bahawa mereka ini adalah orang-orang yang namanya munafik. Sebab itu disebutkan dalam hadis Nabi, ayatul munafiqin, ada tanda-tanda orang munafik. Idza haddatsa kadzaba, sebagai contohnya, bila bercakap bohong, betul. Idza haddatsa kadzaba, itu memang tanda orang munafik. Tanda seseorang itu dalam kategori orang-orang munafik apabila dia bercakap, bila dia bercakap dia menipu. Wa idza tumina khana, bila diberikan amanah dia khianat. Yang antara lain juga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiganya ialah apabila dia ini berjanji au ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia akan tidak menghiraukan, tidak menunaikannya. Ini tanda-tanda orang munafik.
Tapi bagaimana Nabi berinteraksi dengan dia, tuan-tuan? Nabi berinteraksi dalam keadaan yang sangat-sangat baik. Kerana itu yang telah diajar oleh Islam, selagi mana tidak ada bukti ataupun tidak ada perkara yang jelas berlaku. Jadi apa yang berlaku? Anaknya tadi datang jumpa Nabi kerana ayahnya sakit, maka diberikanlah sesuatu. Nabi beri sesuatu untuk dijadikan ubat, maka diberikan kepada ayahnya. Anaknya yang soleh tadi berikan kepada ayah dia, maka dibuang. Dibuang. Ni apa-apa ni? Apa ni? Daripada Muhammad. Mana begitulah, tuan-tuan. Hingga kan Abdullah bin Ubay ni nak meninggal dunia. Apa yang berlaku? Bila dia sakit dalam sakratul maut, nak meninggal dunia, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan sebagainya lah, tuan-tuan, datanglah ziarah dia, tuan-tuan. Rasulullah tahu dia munafik, tuan-tuan. Tapi oleh kerana kita hukum, nahkum bizawahir wallahu yatawalla sarair, maka apa yang berlaku, Rasulullah datang menziarahinya untuk memohon dia bertaubat dan sebagainya. Akhirnya dia kata gini, ya Muhammad, boleh tak kau pinjamkan aku jubah kau? Bukan jubah yang Nabi pakai, ada satu lagi, satu yang di luar tu. Pasal dia nak meninggal dunia dalam keadaan dia diseliputi dengan jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi minta jubah Rasulullah ni, tuan-tuan, bukan benda yang mudah. Umar kata, Umar ni dengan garang je lah, dia kata aku garang betul Abdullah bin Ubay. Umar tu bapa mentua Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan. Tapi tak tergambar nak minta pakai jubah Rasulullah, tuan. Tapi Abdullah bin Ubay, semua orang tahu bahawa dia adalah bapa munafik. Tapi tergambar dia. Tengok Nabi SAW, Nabi keluar buka jubah dia dan bagi pada Abdullah bin Ubay bin Salul. Meninggallah dia, tuan-tuan. Tapi meninggal dia dalam keadaan munafik. Di dalam Islam, seksaan bagi orang munafik ini fi darkil asfali minan nar. Di mana permukaan paling bawah dalam neraka Jahannam, tuan-tuan. Jadi orang kafir itu ya kafir, mereka tidak beriman. Al-musyrik, orang yang tidak beriman, mereka dalam neraka. Tetapi orang yang namanya munafik lebih ke bawah daripada orang yang namanya kafir, tuan. Lebih bawah lagi. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa satu ketika bila Nabi duduk dengan para sahabatnya, berlaku macam gegaran, tuan. Bukan gempa bumi, tapi gegaran kuat, macam kita bom-bom gitu, tuan. Jadi sahabat pun senyap je. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa bunyi tu? Rasulullah SAW berkata, itulah bumi satu ketul batu yang telah sampai ke dasar neraka Jahannam, yang telah dibuang ataupun telah dijatuhkan daripada permukaan neraka, dan dia bergerak setiap hari hinggalah sampai ke dasar. Daripada atas sampai ke bawah, tuan-tuan, dia punya masanya ialah 70 tahun. Maknanya campak 70 tahun lepas, hari ni baru bom sampai. Nak ceritanya dalamnya neraka Jahannam. Jadi yang paling bawah apa dia? Yang paling bawah sekali ialah orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin. Sebab itulah antara sahabat Nabi SAW yang begitu berhati-hati dengan orang munafikin ialah Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar, Nabi pernah sebut dalam sebuah hadis, ada seorang sahabat nama Anas bin Malik ini, dia diberikan oleh Allah kelebihan boleh mengenal pasti siapa yang munafik, siapa yang tidak. Dia ada firasat dia sendirilah. Maka apa yang berlaku dengan kematian Allah, Sayyidina Umar tengok sahabat dia. Kalau ada kematian berlaku, kalau sahabat dia pergi semayang, dia pergi. Kalau tak, dia tak pergi semayang. Jadi begitu. Jadi kita zaman sekarang ni memanglah sukar untuk kita kata okey, orang ni munafik, orang ni tak munafik dan sebagainya. Tapi yang paling penting sekali, bila ada sahaja ciri-ciri antara ciri yang disebutkan oleh baginda Nabi, maka dia ada potensi menjadi orang-orang yang munafik. Jadi itulah ancaman negara Islam Madinah Al-Munawwarah yang besar, tuan-tuan, sebab dia duduk di dalam. Yahudi duduk di luar, dia tak datang dalam masjid, dia tak datang dalam perhimpunan Nabi SAW. Mereka berada di luar. Orang musyrikin pun berada di luar, tapi munafik ini berada di dalam.
Nanti kita akan lihat nanti apakah peranan orang munafikin ini di dalam peperangan yang dilalui oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, golongan yang ketiga. Pada tahun yang pertama hijrah ini juga tuan-tuan, bila Nabi SAW sampai ke Madinah dalam bulan Rabiul Awal, Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, kita dah bincang itu, Nabi bertolak daripada Madinah, daripada Mekah dan sampai ke Madinah pada 12 Rabiul Awal. Duduk di Quba dalam tempoh 4 atau 5 hari, iaitu pada Isnin sampai di Quba, hari Jumaat 12 Rabiul Awal masuk ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Okey. Apa yang berlaku tuan-tuan rahmati Allah? Pada tahun pertama itu, sahabat-sahabat Nabi pada bulan Ramadan tidak berpuasa. Tidak berpuasa. Nabi sampai pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Masa bulan Ramadan tuan-tuan, Nabi tidak berpuasa tahun pertama itu. Sebab apa? Sebab masih lagi belum difardukan puasa. Jadi Nabi tak berpuasa, Ramadan tak berpuasa. Okey. Kemudian bila masuk Syawal, tak ada puasa, tak ada raya lah tuan-tuan. Jadi raya pada satu bulan Syawal, tahun pertama hijrah tak ada raya. Tak ada raya lagi. Pada bulan Syawal itu juga tuan-tuan, lahirlah bayi yang pertama. Kelahiran yang pertama daripada golongan muhajirin. Orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah ni, lahirlah bayi yang pertama yang menjadi cucu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Datang daripada ibunya yang bernama Asma binti Abu Bakar. Jadi Asma binti Abu Bakar adik-beradik kepada Aisyah, kakak Aisyah. Aisyah dia ada kakak yang nama Asma, dia ada abang dia namanya Abdullah. Aisyah kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Asma kahwin dengan Az-Zubair bin Awam. Az-Zubair bin Awam tuan. Jadi kahwin dengan Az-Zubair bin Awam di Mekah. Kemudiannya berhijrah bersama-sama ke Madinah Al-Munawwarah. Maksudnya semasa Sayyidatina Asma berhijrah tuan-tuan, berjalan kaki ke Madinah melaksanakan tuntutan hijrah ke Madinah, Asma pada waktu itu mengandung. Masya-Allah. Tuan-tuan tahulah orang mengandung macam mana kan? Dengan susah payah dan sebagainya, tapi oleh kerana ini adalah arahan daripada Allah dan Rasulnya, maka berhijrahlah Asma dan juga Az-Zubair bin Awam ke Madinah Al-Munawwarah. Baik. Jadi berartinya tuan-tuan, lebih kurang 6 bulan selepas berhijrah, lahirlah pada bulan Syawal Abdullah bin Az-Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair bin Awam. Bila lahirlah Abdullah bin Zubair bin Awam, dia jadi apa kepada Asma? Dia jadi anak kepada Asma, anak kepada Az-Zubair bin Awam, cucu kepada Abu Bakar. Dia jadi apa juga kepada Aisyah? Jadi anak saudara kepada Aisyah. Kalau anak saudara kepada Aisyah, jadi anak saudara apa kita panggil? Anak saudara sabit. Anak saudara juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi oleh kerana itu dan kerana baginda ialah seorang nabi, maka Az-Zubair bin Awam dibawa, Abdullah bin Zubair bin Awam dibawa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada Rasulullah waktu itulah tuan-tuan, dan disebutkan oleh sebahagian daripada ulama, waktu itulah disyariatkan tahnik, tuan-tuan. Apa dia tahnik? Kita panggil bahasa Melayu kita mana? Belah mulut. Saya istilah belah mulut ni saya seriau sikit, tuan-tuan. Sebab saya adik-beradik 9 orang, saya anak sulung. Ayah lahir adik yang kedua, saya dah besar jugalah, tuan-tuan. Jadi ayah kata ni kena belah mulut gitu. Benar, lahir yang ketiga kena belah mulut, yang kelima kita dah sekolah menengah, dah sekolah rendah dah kan, kena belah mulut. Kita kata macam mana belah mulut ni, tuan-tuan? Kita bayangkan ambil pisau belah gitu dah, tuan-tuan. Itu nama belah mulut. Jadi dalam bahasa Arab dia panggil tahnik, tahanum ya kaf. Orang Melayu kita ni tuan-tuan, dia belah mulut macam-macam.
Kalau di Terengganu ada setengahnya belah mulut dengan menggunakan asam gelugur. Tuan-tuan boleh bayangkan asam gelugur masam tu. Dia celup air, dia pun lalu kat mulut, tak di mulut bayi tadi tuan. Asam gelugur. Bayi ni lepas 10 tahun masam je tuan. Ayahnya kata, pasal apa kau duk asyik masam? Senyumlah sikit. Nasib baik dia tak jawab. Nak senyum macam mana? Asam gelugur dapat dulu tuan. Ada setengah orang pula tuan-tuan, orang Jawa, saya tak pasti Jawa di sini mana, dia guna cincin, batu cincin tu. Ada setengah macam-macam. Yang terbaru saya diberitahu, ada satu tempat tu dia kata, ustaz, dia guna coklat. Wah, canggih. Coklat tu tau, pasal moden guna coklat, ambil coklat tu. Okay. Yang paling sunnah atau yang sunnah, jadi tahnik tu dengan apa-apa pun boleh lah tuan. Tapi syarat dia iaitu dengan benda-benda yang yang manis, madu ke okey lah. Tapi madu ni kadang-kadang dia takut dia memudaratkan bayi tu, pasal kulit dia tu mungkin dia tak mampu nak tu terbakar dan sebagainya tuan. Jadi Nabi SAW mengajar kita seperti mana yang ditahnikkan oleh Nabi tahnikkan Abdullah bin Zubair bin Awam tuan-tuan. Sahabat Nabi yang kecil ini Nabi tahnik menggunakan buah kurma, buah kurma ataupun rutab. Kita bagi rutab itu adalah kurma yang basah tuan-tuan. Kurma kalau yang dah kering yang kita beli tu kita panggil kurma ataupun tamar. Boleh pakai dua-dua, kalau ada rutab lebih afdal. Ada yang buat ambil rutab atau kurma, dia letak air, dia lenyek dengan sudu ke dengan tangan. Ada yang sudu, ada dengan tangan. Ada tak teramak dengan tangan, dia lenyek dengan sudu. Okay. Tetapi yang dibuat oleh Nabi tidak begitu. Okay. Nabi ambil kurma itu, Nabi masukkan dalam mulutnya dan Nabi kunyah sampai hancur. Jadi bukan semua yang dikunyah tu dimasukkan dalam mulut bayi tuan-tuan. No. Nabi kunyah, bila kunyah tuan-tuan, kurma itu akan jadi hancur dan dia bercampur dengan air liur Nabi SAW. Bercampur dengan air liur Nabi. Dalam kajian sains, apabila air liur kita dipanggil enzim yang menukarkan benda manis kepada glukosa tuan-tuan ya. Saya belajar sains lama dah, dulu ingat lagi tuan-tuan. Sebab tu kalau nasi panas tuan-tuan, kalau kita letak air atau kita sentuh apa-apa ataupun ada tangan kita yang tu, maka dia cepat basi. Sebab dia cepat memproses proses penapaian itu cepat berlaku tuan-tuan. Jadi apa yang kita buat, yang dibuat oleh Nabi akan kunyah sampai hancur. Dan Nabi ambil sebahagian daripada apa yang ada dalam mulut yang dah hancur tadi, Nabi pindahkan di jari telunjuknya. Lebih kurang sedikit tuan. Dan Nabi akan masukkan ke dalam mulut bayi tersebut. Masuk ke dalam mulut bayi. Bayi biasanya kalau letak apa-apa kat mulut dia akan nganga lah. Kalau tak nganga, kita adjust sikit, masuk dalam mulut dia. Dan tangan jari ini yang ada kurma yang dikunyah tadi, yang bercampur dengan air liur tadi, hendaklah disental atau digosok-gosok pada lelangi dan juga geraham atas dan bawah. Lepas tu dibiarkan tangan itu buat sekejap, buat sementara waktu. Pasal apa? Sebab bayi itu biasanya akan menghisap. Dia hisap tangan ni tuan-tuan. Biar tu. Jangan biar setengah jam tuan-tuan, kesian dia. Dalam 2 minit ke, bagi dia hisap dalam 4-5 kali. Dah barulah kita tarik dan kita bagi susu ataupun boleh sedikit air kosong, tak ada masalah. Apa yang berlaku tuan-tuan? Kurma yang telah dihancurkan dengan air liur tadi telah dipindahkan dan dicampur dengan air liur dan ditambah dengan enzim yang ada daripada hujung jari ni tuan-tuan. Jadi dia akan memudahkan pencernaan, penghadaman tuan-tuan. Sebab perkara tu akan masuk dalam perut tuan-tuan. Dia memudahkan lagi penghadaman dan pencernaan bayi tersebut. Jadi inilah hikmah di sebalik dan menguatkan anggota penghadaman itu. Maka itulah antara hikmah bagaimana disunatkan kita melakukan tahnik. Tahnik tuan. Saya ada pelajar saya daripada Iraq. Dalam 4-5 tahun lepas dia baru dapat anak. Saya tanya dia datang belajar di sini buat master kami. Saya tanya, anak kau, kita ucap tahniah lah, dah tahnik ke belum? Orang Arab sendiri tuan-tuan,
tak tahu tahnik. Jadi maknanya ini antara sunnah-sunnah yang dilupakan oleh orang Arab hari ini, tuan-tuan. Tak penting, ataupun barangkali dia sendiri pun tidak ditahnik dulu. Jadi ini sunnah Nabi yang dilupakan. Jadi kita boleh buat, tuan-tuan, dengan cara seperti mana yang dibuat oleh baginda Nabi SAW. Cuma kadang-kadang orang yang tukang sekeliling tengok, Allah, idea dia masuk dalam mulut budak tu. Itu yang nak, ya tuan-tuan. Cara terbaik. Kalau cara tak terbaik, itu situ ambil idea tu, cedok sudu pun dalam tu. Kalau macam tu agak-agaknya tak panggil dah ustaz tu, lain kali tu. Jadi cara yang dibuat oleh Nabi itu cara yang terbaik. Sebab itu digalakkan orang yang tahnik inilah orang-orang yang bagus, jaga tutur kata dia, tuan-tuan. Jangan bagi orang yang mulutnya banyak kan, nanti budak tu akan terikut juga, tuan-tuan. Dia biasanya terikut. Jadi itu yang kita nak. Jadi apa yang berlaku, tuan-tuan, itu sunnah Nabi SAW. Pengalaman saya, ada seorang sahabat kita dulu, tuan-tuan, dia dapat anak, dah tahnik dah, tapi lepas pada tu dah umur 3 tahun, saya rasa lebih kurang macam tu, tak boleh cakap juga, tuan-tuan. Tak boleh bercakap. Jadi ayah ni susah hati lah, anak tak boleh bercakap. Dia tak jumpa saya, dia kata, ustaz macam mana nak buat ni? Tak apalah, kita tahnik saya lagi ya. Masa saya cadang tahnik saya lagi, saya tak tahu umur berapa. Dia bawa anak dia umur 3 tahun, 3 tahun, gigi penuh lah, tuan-tuan. InsyaAllah naik 3 tahun ni. Jadi saya pun kunyah tu tak apa lagi. Jadi saya pun belajar juga lah, tuan-tuan, belajar. Memanglah Nabi suruh kunyah tu, kita nak pindah. Dia nampak kita pindah ni, dia lari tu kan. Maknanya tak boleh buat macam tu. Kena kunyah kat dapur, tuan-tuan. Letak dapur, pindah ke dalam sudu, kita suat itu baru okey, tuan-tuan. Tapi oleh kerana waktu tu tak belajar lagi, tak pengalaman tak banyak, tuan-tuan, kita pun pegang dia, burang mulut dia, tuan-tuan. Bila dia gigit ni, tuan-tuan, habis cuba tangan. Jadi itu sunnah lah. Okey, baik, kita buat walaupun umur 3 tahun. Okey, kita ambil cara perubatan Islam, mengambil sunnah Nabi sebagai satu jalan ni, tuan-tuan. Maka alhamdulillah, selepas beberapa ketika, sebulan 2 bulan begitu, lepas pada itu, tuan-tuan, anaknya mula bercakap, tuan-tuan. Ini bukan kerana saya, ini bukan. Ini kerana sunnah Nabi SAW. Kehebatan sunnah Nabi SAW. Sekarang ni dalam keluarga, dialah yang paling banyak bercakap, ya, tuan-tuan. Jadi sampai kat orang saya kata, haru betul ustaz, soalan-soalan ni semua saya tak ada nak jawab. Soalan-soalan dia pelik. Dia kata okey baik, apa namanya, ustaz, cikgu di sekolah mengajar lah, kita duduk dalam syurga selama-lamanya. Dia boleh tanya ayah dia, selama-lama tu berapa tahun? Lama-lama berapa tahun? Dia kata tak tahu. Mana boleh tak tahu selama-lamanya kita tahu, dia kata. Jenuh lah, tuan-tuan. Soalan macam-macam lah kita tanya. Jadi itu antara hikmahnya, tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila tahnik itu dilakukan oleh Nabi kepada Abdullah bin Zubair bin Awam, tuan-tuan, Abdullah bin Zubair bin Awam ini antara sahabat yang paling banyak memberikan sumbangan kepada agama, menyertai peperangan, dan antara orang yang banyak ilmunya, tuan-tuan. Dan dia pada tahun 1 Hijrah, kemudian dia meninggal dunia pada tahun yang ke-73 Hijrah. Pada tahun yang ke-73 Hijrah pernah dilantik menjadi gubernur dan sebagainya, tuan-tuan. Tapi adalah beberapa kisah dia, tuan-tuan, yang unik. Antara keunikan Abdullah bin Zubair bin Awam ni, bila Abdullah bin Zubair bin Awam pernah melantik dirinya menjadi khalifah pada zaman Umayyah, Umayyah, sebab pada itu ada berlaku kekecohan di mana dia mengisytiharkan dirinya sebagai khalifah. Adalah beberapa perkara. Kemudian dia juga antara orang yang waktu itu berlaku peperangan dan Kaabah tu runtuh, tuan-tuan. Dan dia bina kembali Kaabah dengan memasukkan Hijr Ismail itu sebagai Kaabah ke atas. Adalah beberapa perkara. Jadi dan bila dibincangkan dan sebagainya, lepas pada tu dia kalah dalam peperangan tu dan dia mengasingkan diri dan sebagainya. Cuma nak gambarkan bahawa itu semasa beberapa isu yang berlaku semasa dalam kehidupan Abdullah bin Zubair bin Awam. Tetapi semasa dia bersama dengan Rasulullah dan bersama dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Sayyidina Ali, maka Abdullah bin Zubair bin Awam ini menjadi orang yang paling kuat yang bersama-sama dengan sahabat Nabi SAW. Itu pada tahun yang pertama.
Kemudian tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, pada tahun yang pertama hijrah berlaku juga kematian, beberapa kematian. Di antaranya ialah kematian seorang sahabat Nabi yang sama-sama berbai'ah dengan Nabi. 2 kali bai'ah, bai'atul Aqabah yang pertama, bai'ah Aqabah yang kedua, iaitu As'ad bin Az-Zurarah. As'ad bin Zurarah ialah sahabat Nabi SAW yang mana pergi ke Mekah semasa dia duduk di Madinah. Dia pergi ke Mekah untuk buat haji dan berlakulah perjanjian Aqabah yang pertama. Dialah orang yang terlibat, tuan-tuan. Pada tahun selepasnya dia pun datang lagi bersama dengan 73 orang yang lain. Dia juga antara orang yang ada. Bila balik ke Madinah, dihantar Mus'ab bin Umair selaku duta Nabi ke Madinah, maka dijaga oleh As'ad bin Umair, As'ad bin Zurarah ini, tuan-tuan. Maka apa yang berlaku di sini, di mana dia dilantik menjadi 12 di antara nakib yang dilantik oleh Nabi SAW. Bila meninggal dunia pada tahun itu, lebih kurang, tuan-tuan, pada hujung tahun itu meninggallah As'ad bin Zurarah ini. Maka orang kawasan dia itu tak ada wakil ataupun nakib ataupun orang guru yang dilantik oleh Rasulullah SAW. Maka apa Rasulullah kata? Rasulullah kata, antum akhwali wa ana bima fikum wa ana naqibukum, kata Nabi. Hujungnya Nabi kata, yang jadi nakib kamu menggantikan As'ad bin Zurarah, aku sendiri, kata Nabi SAW. Jadi itu yang dibuat oleh baginda SAW. Dia mengukuhkan, dia tak nak pecah, berlaku perpecahan pada umat Islam. Dia mengukuhkan dengan cara baginda sendiri yang mengambil alih perkara tersebut. Baik, itu berlaku pada tahun yang pertama hijrah. Kita tinggalkan tahun yang pertama hijrah, kita masuk tahun yang kedua hijrah. Tahun kedua hijrah ini memberikan asas yang penting dan sangat kuat untuk meneruskan perjuangan Islam ke tahun-tahun yang seterusnya. Pada tahun yang kedua hijrah ni, tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku sebelum diturunkan ayat di mana Nabi mendapat ancaman daripada orang-orang musyrik, daripada orang munafik tadi. Nabi juga mendapat ancaman daripada orang Mekah yang sentiasa menghubungi orang-orang munafik. Maka apa yang berlaku di situ, Allah Subhanahu wa taala pada tahun yang kedua hijrah telah memberikan kebenaran untuk Nabi mempertahankan diri dengan cara yang lebih kuat, iaitu dengan membenarkan peperangan kalau sekiranya mereka memerangi baginda sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang disebut dalam surah Al-Hajj ayat 39, Allah Ta'ala berkata, uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Maka telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Bila orang memerangi kita boleh isytiharkan perang kepada mereka, kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya. Kerana penganiayaan yang berlaku, maka bolehlah kita pertahankan diri kita, tuan-tuan. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha berkuasa menolong mereka yang dizalimi itu. Jadi Allah lah yang akan memberikan bantuan kepada perkara tersebut. Jadi bila turunnya ayat ini pada tahun yang kedua hijrah, maka sahabat faham bahawa proses seterusnya perlu bermula. Ialah proses mempertahankan negara Islam Madinah. Kenapa disuruh ataupun diberikan perintah untuk boleh mempertahankan? Sebab nanti, tuan-tuan, akan ada ancaman-ancaman dalam peperangan Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan beberapa peperangan yang berlaku selepas daripada itu. Jadi para sahabat faham bahawa lepas pada ini mereka menghadapi tentangan, cabaran yang lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, pada pertengahan bulan Rejab tahun yang kedua hijrah juga, tuan-tuan, berlakulah perkara yang unik, di mana Nabi SAW dalam beberapa pandangan. Pertama, bila Nabi berada di Mekah, tuan-tuan, ada pandangan yang mengatakan Nabi di Mekah lagi, Nabi menghadap kiblatnya iaitu di Baitul Maqdis. Itu yang pertama. Ada pandangan yang kedua, di Mekah Rasulullah SAW menghadap kiblat dua-dua, tuan-tuan.
iaitu Kaabah dan Baitul Maqdis. Sebab itu Nabi SAW duduk di antara rukun Yamani dengan Hajarul Aswad. Selalu bersembahyang situ, jadi menghadap ke Kaabah. Kalau terus sana, Baitul Maqdis. Jadi walau bagaimanapun tuan-tuan, pandangan yang pertama itu di mana Rasulullah SAW menghadap di Mekah atau semasa berada di Mekah menghadap ke Baitul Maqdis. Pada pertengahan bulan Rejab tahun yang kedua Hijrah, bila Nabi sampai ke Mekah, ke Madinah tuan-tuan, waktu itu kena menghadap ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis dengan Mekah lain tuan-tuan ya. Masa duduk Mekah tak apa lagi. Sebab kita duduk tu Kaabah depan tu. Kita kena adjust sampai ke sana, okey tak apa. Ini Madinah duduk tengah-tengah, Baitul Maqdis kat atas utara. Manakala Kaabah di bawah selatan. Jenuh macam mana nak buat kan? Nak menghadap macam mana? Jadi Nabi SAW menggunakan arahan yang diberi oleh Allah, masih lagi menghadap ke Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis, ke Palestin tuan-tuan. Bayangkan Nabi sampai bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Akhir sampai habis tahun tu. Kemudian Muharram, Safar semua sehingga kepada pertengahan bulan Rejab, barulah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi tukar kiblat daripada Baitul Maqdis pusing ke Kaabah Al-Musharrafah. Jadi persoalannya tuan-tuan, kenapa selama hampir lebih kurang setahun setengah lah tuan-tuan, kenapa tak dipindahkan terus? Tujuannya untuk menjinakkan hati orang-orang Yahudi yang ada di Madinah Munawwarah. Sebab orang Yahudi kiblatnya di mana? Ada Baitul Maqdis. Kiblat Yahudi dengan kiblat orang Islam sama, kita tak ada beza. Sebab Tuhan kita sama nak menjinakkan mereka, ataupun dalam masa yang sama nak menjalinkan hubungan persefahaman lah antara mereka. Macam kita lah tuan-tuan, kalau kita pergi satu tempat, katalah pergi ke Taiwan sebagai contohnya, jumpa orang Malaysia kan, kita bertanya, orang mana? Oh, Kelantan. Oh, sama saya Kelantan juga. Baru sedap sembang tu. Pasal ada persamaan. Kalau tengok dia orang Kelantan, orang dia orang Johor, tak ada sama. Yang tu makan budu, yang tu makan tempe. Okey. Sekolah mana dulu? Oh, dia sekolah di apa nama, di Perak. Contohnya. Oh, sama lah kita. Nak cari benda yang sama. Itu manusia memang macam tu. Dia lebih suka mencari benda yang sama. Jadi akhirnya tuan-tuan, selepas pertengahan bulan Rejab, Allah Ta'ala perintahkan peristiwa tukar kiblat itu berlaku bila Nabi SAW bersembahyang zuhur di satu masjid yang hari ini disebut sebagai Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Dua kiblat tuan-tuan selalu pergi, yang warna putih tuan-tuan, itulah berlakunya peristiwa di mana Nabi SAW diarahkan untuk menukar kiblat daripada Baitul Maqdis ke arah kiblat ataupun Kaabah Al-Musharrafah. Baik, bila berlaku di masjid itu tuan-tuan, sahabat-sahabat yang keluar daripada masjid tersebut mula membawa perubahan itu kepada, sebab Rasulullah ia bukan berlaku di masjid Nabi SAW, dia berlaku di masjid yang mana lebih kurang dalam 7 km, 5 km daripada Madinah Al-Munawwarah. Jadi sahabat pun menjalankan kerjanya untuk menyatakan pada orang lain, kita kena pindah ke Kaabah, ke kiblat ke Kaabah Al-Musharrafah. Itulah yang dilakukan. Baik. Pada tahun yang sama, tahun yang kedua Hijrah juga tuan-tuan, pada bulan Rejab, pertengahan bulan Rejab, pada 15 hari lepas pada itu tuan-tuan rahmati Allah, dia fardukan pula puasa. Dia banyak, satu. Dia fardukan puasa, maknanya pertengahan bulan Rejab tukar Kaabah, tukar kiblat. 15 hari lepas pada itu, maka turunlah ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Turun ayat itu tuan-tuan di hujung bulan Rejab, di hujung bulan Syaban, Rejab, Syaban, di hujung bulan Syaban, kemudian masuklah yang namanya Ramadan. Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan, bulan Syaban turun, bulan Rejab pindah Kaabah, bulan Syaban difardukan puasa, bulan Ramadan maka sahabat dan Nabi SAW melakukan puasa. Difardukan puasa pada tahun yang kedua Hijrah. Bila ada puasa, adalah zakat.
Adalah zakat difardukan selepas pada itu zakat fitrah, kemudian diluaskan kepada zakat-zakat yang lain, kemudian difardukan juga ataupun disyariatkan juga solat hari raya pada tahun yang kedua hijrah juga. Jadi banyak perkara yang berlaku pada tahun yang kedua hijrah. Jadi para ulama membincangkan tentang perkara ini, tuan. Kenapa banyak sangat berlaku perubahan dalam tahun yang kedua hijrah? Ia untuk memastikan sahabat Nabi SAW mereka ni bersedia dengan ujian yang seterusnya. Ujian yang lebih sukar, iaitu akan ada nanti peperangan yang akan perlu dilalui oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu alaihim. Jadi tuan-tuan, sebab itu lepas pada bulan Ramadan adanya puasa Ramadan, adanya hari raya, disyariatkan sembahyang hari raya, disyariatkan zakat dan sebagainya, maka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula mengaktifkan penghantaran, dipanggil sariyah. Sariyah ni tuan-tuan ialah rombongan-rombongan tentera. Sariyah, rombongan-rombongan tentera yang tidak disertai oleh Nabi. Kadang-kadang ada 5 orang je. 5 orang ni Nabi hantar pada waktu malam untuk melihat, katakanlah hantar ke kampung sebelah sini untuk melihat bagaimana ancaman kepada orang-orang Islam. Bukan untuk berperang. Bukan untuk berperang, untuk melihat atau menilai situasi yang berlaku, yang adakah mereka ini memberikan ancaman kepada negara Islam Madinah, tuan-tuan. Okey, sebab apa? Sebab Allah turunkan syariat. Syariat apa? Syariat berperang, berjihad, tuan-tuan. Boleh perang. Jadi kalau boleh perang, sudah pasti ada ancaman. Mana mungkin Allah suruh kita berperang kalau tak ada ancaman? Jadi Nabi SAW mengatur strategi, hantar beberapa sariyah, tuan, ada yang menyebut sebagai ada 15 ataupun lebih daripada 15 sariyah ataupun rombongan ketenteraan yang dihantar oleh Nabi secara kecil-kecilan. Ada yang lebih besar sikit, ada sampai 80 orang, ada yang sampai 150 orang, berdasarkan kepada kawasan yang telah menjadi fokus kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu dia, tuan. Jadi sariyah ini rombongan tentera yang dihantar yang tidak disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ada dalam tu. Nabi tak ada. Baik. Yang kedua iaitu dipanggil sebagai ghazwah. Dalam bahasa Arab dipanggil ghazwah. Ghazwah ni kita panggil peperangan lah. Ghazwah ialah rombongan tentera yang disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi masuk sama ataupun Nabi menyertainya, tuan-tuan. Dan biasanya bila Nabi SAW menyertai peperangan tersebut atau menyertai rombongan tentera tersebut, maka Nabi akan melantik sahabat yang lain menjadi penggantinya di Madinah untuk menguruskan negara Islam Madinah. Jadi kita tengok, tuan-tuan, ya Allah, Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan, bukan orang kampung, tuan-tuan. Dia menguruskan dunia, menguruskan apa yang berlaku di Madinah, tuan-tuan, dalam keadaan yang penuh sistematik. Dia boleh tinggal begitu je, tapi dia lantik wakil untuk menguruskan, untuk menjaga kebajikan orang Islam dan juga negara Islam pada waktu itu. Dah masuk waktu ya. Okey, silakan.
Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, teruskan sikit lagi tuan-tuan, di mana perkara yang berkait dengan pengurusan negara yang dibuat oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan pengurusan biasa-biasa tuan-tuan, dengan penuh strategi, dengan penuh ciri-ciri pengurusan yang terbaik. Kalau kita buat kajian seperti mana, kalau kita kata inilah pengurusan terbaik di dunia ini, ialah itu yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia keluar, maka ada yang menggantikannya, dan keputusan yang dibuat oleh wakil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, atau disebut sebagai khalifatul Rasul tuan-tuan. Apa makna khalifah? Khalifah daripada perkataan khalafa. Khalafa makna belakang. Orang yang duduk di belakang Nabi. Bila Nabi tinggal, ada orang duduk belakang Nabi, yang itulah yang akan memegang peranan untuk membuat keputusan. Antara yang menarik tuan-tuan, apabila Nabi SAW keluar ke satu ghazwah yang penting, iaitu ghazwah al-ashirah namanya tuan-tuan. Ghazwah al-ashirah ni tuan-tuan, dia Nabi SAW sendiri menjadi ketuanya, dan rombongan itu lebih kurang 150 orang. 150 orang yang menyertai Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Walaupun dengan alat peperangan ataupun senjata yang paling minima pada waktu itu, tapi 150 orang. Dalam 150 orang tu tuan-tuan, dengan 150 orang, yang ada 3 unta je tuan-tuan. 3 ekor unta je tuan-tuan. Jadi yang lain jalan kaki tuan-tuan. Jadi siapa yang letih naik unta, dah habis, dah boleh berehat sekejap, tukar orang lain pula tuan-tuan. Jadi 150 orang bertukar ganti dengan 3 ekor unta. Maknanya 50 orang tukar ganti dengan seekor unta tuan-tuan. Masya-Allah, itu kekuatan ya, ataupun kesederhanaan lah tuan-tuan yang ada pada tentera atau rombongan ketenteraan yang dihantar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah keluar, maka dilantik seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Salamah bin Al-Asad, Abdul Asad. Abu Salamah ini ialah, seperti mana yang kita pernah bincang, ialah adik-beradik susuan Nabi SAW. Jadi Abu Salamah inilah yang akan menjadi pengganti ataupun khalifatul Rasul SAW untuk membuat keputusan semasa baginda SAW tidak berada di dalam Madinah Al-Munawwarah. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Jadi berdasarkan kepada ghazwah al-ashirah inilah tuan-tuan, dia sebagai satu, apa yang dibuat oleh Nabi ialah Nabi cuba menghalang satu rombongan yang berdagang daripada Syam, atau rombongan Quraisy yang dah berdagang ke Syam. Mereka ni bawa harta-harta orang Islam.
Sebab antaranya sahabat-sahabat Nabi yang bila berhijrah ke Mekah, ke Madinah Al-Munawwarah daripada Mekah, mereka tidak dibenarkan nak pindah-pindah, tapi kamu tak dibenarkan bawa apa pun. Jadi harta-harta ni mereka ambil rampas dan mereka pergi jual, didagangkan di Syam. Bawa, jadi macam dia kata macam harta dia lah dia buat macam tu. Tapi harta siapa? Sayyidina Osman antaranya, antaranya itu sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar juga ada harta-harta yang banyak ataupun peninggalan-peninggalan yang banyak, semua dia rampas semua sekali. Jadi rombongan ini, rombongan daripada Quraisy ini tuan-tuan, nak pergi jual harta ini di Syam. Jadi apa yang Nabi buat? Nabi keluarkan rombongan 150 orang ini untuk mengambil balik harta-harta tersebut. Pasal apa? Sebagai persiapan apabila ada ancaman-ancaman nanti kepada orang-orang Islam di Madinah Al-Munawwarah. Itu maka berlakulah yang kita namakan Ghazwah Al-Ashirah yang diketuai oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun rombongan ketentera ini tidak berjaya mencapai misinya tuan-tuan, terlepas dan sebagainya, barulah nanti akan berlaku apa yang berlaku, iaitu sebagai bibit-bibit kepada peperangan yang kita namakan sebagai peperangan Badar. Nanti kita akan lihat nanti bagaimana respon orang-orang musyrikin Mekah bila mendengar Nabi SAW bersama 150 orang keluar untuk mengambil semula hak ataupun harta-harta mereka merespon dengan begitu keras dan mereka menghantar beberapa perkara, antaranya dia menghantar perisiknya, dia menghantar tentera-tentera sebagai backup kepada apa yang hendak dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hujung ni mungkin kita tak sempat bincang tentang kementerian tuan-tuan. Jadi itulah yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk memastikan Islam ni berkembang tuan-tuan, perlu ada satu perancangan yang betul dan perancangan yang hebat. Apa yang berlaku di Syria tuan-tuan, kan orang Syria kan di perkotak-katikkan ramai di kalangan orang Syria yang keluar daripada negara Syria, antaranya diambil oleh orang ataupun sahabat-sahabat kita, ulama-ulama di Qatar ni, dihantar ke Andalus, dihantar ke Spanyol. Dulu Tariq bin Ziyad ialah orang daripada kawasan Syria juga tuan-tuan. Bila dia berhijrah dengan Khalifah Umayyah ke utara benua Afrika, dan dia membuka Spanyol ataupun diberi nama dengan Andalus, sekarang ni seolah-olah begitu pula dia bawanya tuan-tuan. Benda yang sama dengan keadaan yang sama. Jadi sebab tu saya sebutkan bahawa untuk pastikan Islam ini berkembang, kita kena ada perancangan yang begitu teliti seperti mana yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ajar dah sebelum perang dia ada kekuatan, kekuatan puasa, kekuatan zakat, kekuatan hari raya itu bersama-sama meraihkan sesuatu. Maka itulah yang diperlukan. Dan kalau kita lihat hari ini, semua orang nak tengok bola sepak Piala Dunia tuan-tuan. Bila Arab Saudi menang tu, Masya Allah, habis tuan-tuan. Bukan nak cerita bola sepak, nak ceritakan tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita nak agama itu berkembang, apa pun yang ada, maka kita selitkan perkara yang berkaitan dengan agama. Apa yang dibuat oleh Qatar hari ini tuan-tuan, seorang penyelidik daripada sahabat kami daripada UK, dia kata rombongan yang datang ke Qatar ini ialah pemain, pengurus dan sebagainya, dan juga penyokong-penyokong. Bila dia balik ke sana, balik ke negeri asal, dia akan menceritakan tentang apa yang berlaku di Qatar. So, arak tak ada. Ada yang terbaru dia orang tangkap ada Coke ataupun Coca-Cola tu tuan-tuan, dia dalam tu dia bungkus dengan benda lain. Dia tangkap dan sebagainya. Nak ceritakan bahawa apa yang dibuat oleh Qatar, belanja untuk menganjurkan bola sepak tu tuan-tuan, banyaknya digunakan untuk membangunkan benda perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Dia punya perisian-perisiannya, dan saya diberitahu tuan-tuan, ada sahabat kita dalam YouTube pun dah ada, dia kata sebelum berlaku bola sepak tu dah 500 orang dah masuk Islam. Orang barat ni tuan-tuan, bila tengok orang Arab ni, dia tak pandang. Sebab apa? Bagi dia orang Arab ni teruk, kotor, tak ada tamadun, semua sekali tuan-tuan. Memang macam tu lah. Sebab apa? Mereka selalu digembar-gemburkan Arab yang ada ialah Arab Mesir. Mesir, Masya Allah, macam mana kan?
Kalau tengok Arab Qatar ni tuan-tuan, jauh beza. Saya selalu berurusan dengan orang Qatar, sahabat-sahabat sedang, ulama-ulama di sana, dan juga kawan-kawan kita yang ada program-program di sana. Orang Qatar ni tuan-tuan, kalau sembahyang Zuhur, masjid-masjid macam ni, tepi ada parking, dia orang parking kereta, parking situ tak mati enjin pun tuan-tuan. Tak mati enjin, tak mati aircon pun tak mati. Sebab kalau mati enjin, saya pergi panas balik kan. Tak belajar, nanti kita akan boleh pastikan dia faham apa itu bahasa Al-Quran. Kalau tak Al-Quran memang dia tak datang dah kata. Oh, cara mereka berfikir tuan-tuan. Itu yang penting. Dan mereka ini, dia kata kita nak, you boleh bina pusat ini untuk Nusantara, kita bagi bantuan 5 tahun je. Lepas tu you kena berdiri sendiri, you kena buat perancangan untuk berdiri sendiri. Bukan dia tak ada duit nak bantu kita, tapi dia kata aku nak bantu orang lain pula. Aku nak bantu orang lain pula. Jadi inilah semasa sahabat-sahabat kita di Myanmar ada masalah itu tuan-tuan, orang Qatar juga datang untuk memberikan sumbangan untuk tarik mereka daripada dizalimi, bawa mereka. Ada yang kena bayar, orang Qatar bayar tuan-tuan. Ada sahabat kita yang bayar tuan-tuan, orang Islam yang telah duduk dalam penjara, yang dizalimi, bayar mereka untuk mereka keluar. Saya kata pasal apa? Banyak bayar tahu, juta-juta lah. Kenapa buat begini? Dia kata kalau dulu Abu Bakar As-Siddiq, sebab orang dalam penjara tu dia dihalau nanti daripada keluar daripada penjara 10 orang, 20 orang. Kenapa dihalau? Dia halau, dia orang penjaga-penjaga itu akan telefon dia punya something itu dalam perjalanan, dia akan tangkap, dia akan belah, ambil buah pinggang, ambil jantung untuk dijual sebagai spare part itu. Spare part daripada orang Islam. Jadi kawan kita ni ataupun orang sahabat-sahabat kita di Qatar, dia kumpul duit untuk beli orang Islam ni. Beli orang. Mana? Bukan beli, tebus lah. Tebus. Saya kata kenapa tak? Dia kata kalau dulu Abu Bakar As-Siddiq menebus Sayyidina Bilal, aku nak jadi Abu Bakar zaman moden. Oh tuan-tuan, itu semangat dia tuan-tuan, nak ceritakan itulah dia. Jadi oleh demikian saya rasakan apa yang boleh kita rumuskan. Alhamdulillah tuan-tuan, dengan perkembangan yang baik yang ada pada hari ini, mudah-mudahan orang Islam tuan-tuan di Malaysia khususnya, kita kena merancang untuk agama. Kita kena merancang untuk agama. Dan kalau kita tak merancang untuk agama, nanti di akhirat nanti Allah bersoalkan kita, apa yang kau telah buat untuk agama kamu yang kau cintai ini. Dan mudah-mudahan walaupun sedikit sumbangan kita, walaupun sedikit kita fikirkan untuk agama kita, mudah-mudahan sedikit itu sudah untuk menjadi satu sebab bahawa kita masih lagi memberikan perhatian kepada agama kita. Macam mana akan berlaku kepada agama kita 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang tuan-tuan, perlu kita berikan perhatian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita, dan juga yang paling penting Allah Ta'ala menjaga agama kita agar terus subur di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itulah yang saya boleh berkongsi dengan tuan-tuan, yang baik daripada Allah, yang lemah kelemahan saya. Aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.